satu lagi. Assalamualaikum. Bismillah. Saya Aina Fatimah dan juga rakan saya Putri Aina akan membentangkan tajuk seni dan keindahan. Dan bagaimana perkembangan ini? Okey. Seni berkembang seiring dengan sejarah perkembangan manusia. Seni juga asal daripada kebudayaan kelompok manusia tertentu, ulang-ulang disesuaikan lalu diterima sebagai hiburan. Salah satu wadah yang boleh menenangkan fikiran, mendamaikan jiwa dan merehatkan rohani. Tuntutan manusia untuk menjalani kehidupan seharian agama Islam yang sempurna, maka Islam mengajar umatnya berinteraksi dengan seni. Kepada konsep seni dalam Islam. Menurut alim ulama Al-Farabi menyatakan seni adalah ciptaan yang indah. Menurut Al-Ghazali pula, seni berkaitan dengan jiwa manusia yang sesuai dengan manakala menurut Dr. Sidi Ghazalba menyatakan kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh manusia. Manusia mempunyai fitrah yang semula jadi terhadap seni yang menyenangkan panca indera. Seni juga adalah halus dan indah. Bagi menenangkan hati manusia mahupun ciptaan Allah atau dihasilkan oleh fikiran manusia, kemahiran dan perbuatan manusia. Berikut adalah menurut kata para ahli ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aina Natasha binti Khalid daripada DIB NAMSI. Hari ini saya akan membentangkan tentang seni dan keindahan. Pembahagian seni. Pembahagian seni ada 4 elemen, iaitu seni suara, seni rupa, seni pakaian dan seni sastra. Seni suara terbagi kepada 2, iaitu bacaan Al-Quran, nyanyian dan muzik. Bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang kitab suci umat Islam. Ia mempunyai seni bacaannya yang unik, oleh itu ia selalu diberikan keutamaan dalam Islam. Bacaan Al-Quran juga digalakkan dibaca dengan suara yang baik dan sedap didengari. Tapi jika ia diragui dengan buruk serta perubahan hurufnya, maka ia tidak digalakkan. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang bermaksud bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Dalam umat Islam digalakkan membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Nyanyian ialah susunan kata-kata yang bernada dan dialunkan secara berlagu menggunakan suara. Maka, muzik pula ialah gubahan nada-nada yang harmoni dan melahirkan bunyi irama yang indah. Nyanyian dan muzik boleh berubah ke arah pencapaian yang bererti dan boleh mempunyai kuasa tersendiri hingga dapat menukar emosi menjadi sedih, pilu, menangis bahkan gila. Pada zaman sekarang, kita dapat melihat banyak lagu-lagu yang boleh memberi kesan kepada seseorang individu itu sendiri. Hukum bagi nyanyian dan muzik ialah harus lagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum agama Islam. Ciri muzik yang dibenarkan oleh Islam. Yang pertama ialah isi kandungan lirik. Isi kandungan lirik mestilah mempunyai isi kandungan yang sopan dan tidak bercanggah dalam agama Islam. Cara persembahan, bertetapan dengan kesopanan yang lembut dan berdisiplin. Yang ketiga, nyanyian tidak diiringi dengan perkara yang haram. Nombor 4, nyanyian tidak berlebih-lebihan. Nombor 5, diadakan di tempat yang baik. Oleh itu, setiap muzik perlulah mengandungi isi-isi ini tersebut, elemen ini tersebut. Seterusnya, ini ialah jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, Mac 2012. Yang pertama ialah suara wanita bukan aurat. Yang kedua ialah hukum wanita menyanyi adalah tidak haram.
Nombor 3 ialah hukum mendengar nyanyian wanita adalah makruh dan tidak digalakkan. Seni rupa. Secara umumnya, seni rupa terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, seni rupa yang mempunyai imej atau bentuk yang dibuat daripada tembaga besi dan sebagainya yang dinamakan patung. Nombor dua ialah seni rupa yang tidak mempunyai imej atau bentuk, iaitu sesuatu yang di atas kertas atau terukir dan tergambar di atas objek atau sebagainya yang dikenali sebagai gambar dan lukisan. Salah satunya ialah potret. Ukiran patung. Seni ukiran dinamakan seni pahat, merangkumi apa-apa sahaja yang diukir atau dipahat sama ada berbentuk patung manusia, binatang atau apa-apa yang sifat berlembaga. Benda yang diukir. Islam mengharamkan patung di dalam rumah yang dijadikan perhiasan dan sebagainya. Tetapi permainan kanak-kanak diharuskan oleh syarak. Itu bermakna jika di dalam rumah tersebut mempunyai kanak-kanak yang bermain anak patung, keluarga tersebut boleh menyimpan patung tersebut. Patung salib atau merupai dilarang disimpan di dalam rumah dan dilarang ditayangkan di baju-baju. Lukisan dan fotografi. Gambar atau ukiran yang disembah. Gambar yang disembah selain daripada Allah dan mengundang kekufuran, melukis gambar yang mempunyai niat untuk menandingi ciptaan Allah. Gambar yang telah dipahat dan diukirkan yang mempunyai niat untuk disembah dan mempunyai niat untuk menandingi ciptaan Allah. Yang kedua ialah gambar atau ukiran yang diagungkan. Gambar yang diukir merupakan sesuatu yang diagungkan seperti raja-raja atau pemimpin. Sama sekarang kita dapat lihat banyak gambar-gambar raja atau pemimpin yang agung banyak telah diagungkan oleh rakyat-rakyat jelata. Hukumnya haram sama ada gambar tersebut separuh sempurna atau sebaliknya. Nombor 3, gambar atau ukiran yang bukan niat untuk diagungkan. Gambar yang mempunyai roh tetapi tidak diagungkan, hukumnya haram. Contohnya gambar yang dipotretkan dan mempunyai roh, hukumnya ialah haram untuk disimpan. Tetapi jika ia digunakan di dalam bentuk permainan atau objek tertentu, ia diharuskan oleh syarak. Nombor 4, gambar atau ukiran ada unsur memuliakan. Gambar yang mempunyai unsur untuk digantung dan dimuliakan, hukumnya ialah haram. Nombor 5, gambar yang tidak dihormati. Gambar yang telah diubah bentuk atau digunakan dalam bentuk lain. Contohnya gambar di bantal atau di kasut sebagainya. Ia diharuskan. Contohnya di baju kita ada mempunyai corak-corak tertentu, gambar-gambar tertentu. Nombor 6, gambar lukisan yang mempunyai roh. Gambar yang mempunyai roh, walaupun ia tidak diagungkan, ia dihitung sebagai salah satu daripada unsur kemewahan. Hukumnya ialah makruh. Yang ketujuh adalah gambar fotografi. Gambar tersebut tidak bertentangan dengan unsur agama Islam. Ianya adalah harus. Nombor 8, gambar lukisan yang tidak mempunyai roh. Gambar seperti pokok, bukit, lautan, pemandangan semula jadi yang telah dicipta oleh Allah, hukumnya ialah harus. Jika ia mendatangkan kelalaian kepada seorang individu itu, hukumnya ialah makruh. Seni, drama dan filem. Syarat-syarat mengikut hukum Islam dari seni dan drama. Yang pertama ialah tidak menggunakan tokoh-tokoh sejarah di dalam drama. Yang kedua, tiada sebarang fenomena yang bertentangan dengan hukum agama. Yang ketiga, bertujuan untuk kepentingan agama, ilmu pengetahuan, pendidikan moral individu dan masyarakat. Yang keempat, tidak menggunakan idea yang mempunyai unsur untuk memusnahkan iman atau berpaksikan kepada akidah kafir. Yang kelima, ia memerlukan dari hasil tulisan idea penulis Islam yang dapat membangunkan kesedaran kepada agama Islam. Syarat-syarat ini perlulah dipenuhi jika ingin melibatkan diri kita dengan seni dan drama untuk mengelakkan sebarang fitnah dan sebarang situasi yang tidak elok.
Seterusnya, hukum mengenai panggung wayang daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Keadaannya harus munasabah dengan masyarakat dan tidak menggalakkan kelekaan. Contohnya, panggung wayang tidak memberi sebarang kelekaan kepada masyarakat kita. Ia boleh diteruskan. Panggung wayang tersebut tidak menjadi tempat untuk mengobarkan syahwat, menghakis akhlak remaja dan menurunkan iman. Sekiranya panggung wayang itu tidak memunculkan isu-isu syahwat, menghakis akhlak dan menurunkan iman seseorang, ia dibenarkan. Nombor 3, tayangan tidaklah bercanggah dengan waktu sembahyang. Kiranya panggung wayang diadakan, ia mestilah selain daripada waktu solat. Penjualan tiket perlulah dipantau oleh pihak berwajib bagi mengelakkan pemborotan harta rakyat. Itu saja. Okey, sebelum ini saya ada menerangkan tentang konsep seni menurut para ulama, di mana seni juga terbahagi kepada 4, iaitu seni rupa, seni pakaian, seni suara dan seni. Kawan saya terangkan seni suara dan seni rupa. Saya akan menerangkan apakah itu seni pakaian dan juga seni sastera. Okey, kita pergi kepada maksud pakaian, iaitu pakaian merupakan kebudayaan manusia yang dibenarkan, malah dituntut dalam Islam supaya manusia kelihatan sopan dan cantik. Okey, menurut Islam pula, pakaian dari sudut rekaannya diserahkan kepada kebijaksanaan umat Islam untuk mengubahnya sesuai dengan adat dan tradisi serta keadaan setempat berdasarkan motif dan niat masing-masing. Itu adalah menurut Islam. Dan Islam juga mementingkan soal kebersihan sebagai asas bagi setiap perhiasan dan memandang yang elok dalam pakaian. Okey, berikut ini adalah contoh-contoh pakaian yang menutup aurat yang ditetapkan orang kepada kaum lelaki. Tidak terlalu nipis hingga menampakkan bentuk aurat. Kaum lelaki juga ditutup dari pusat hingga ke lutut. Dan pakaian tidaklah bagi wanita. Okey, fungsi pakaian dalam Islam, pakaian sebagai bentuk aurat, di mana agama Islam memerintahkan umatnya untuk bentuk aurat. Mereka yang mengikuti arahan Allah, iaitu tuntutan Allah, ini bererti menyanjung tinggi suruhan agama. Ini adalah wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat dan pakaian perhiasan. Pakaian yang berupa takwa ialah sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Yang kedua ialah pakai perhiasan. Ini adalah pakaian yang iaitu tudung mestilah labuh dan menutupi lengan baju yang panjang sehingga pergelangan tangan, kain panjang sehingga ke buku ladi. Baju mestilah labuh dan longgar. Seterusnya mesti memakai sarung kaki ataupun. Dan yang terakhir ialah kasut tinggi yang tidak berbunyi, sehingga hendak sekiranya nak memakaikan bertumit tinggi, pastikan dia diperbuat daripada gelap supaya ia tidak terlalu berbunyi. Yang kedua ialah pakaian sebagai perhiasan.
Sesungguhnya Allah itu cantik dan sangat suka kepada kecantikan. Berhias amatlah diharuskan selagi mana ia tidak melampaui batas. Kepada kaum wanita, ia amat sinonim dengan berhiasan. Jadi kaum wanita mestilah mengetahui peraturan tentang berhias badan. Pakaian juga melindungi tubuh daripada panas dan sejuk yang boleh memudaratkan badan. Ia juga menyuruh umat daripada mudarat. Jadi pakaian ini amatlah penting untuk mengelak. Okey, seterusnya adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama, kita hendaklah menutup aurat. Aurat wanita adalah seluruh tubuh badannya melainkan pergelangan tangan dan muka. Manakala untuk lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Pakaian yang longgar dan tidak menampakkan tubuh badan boleh antara dua jantina ini, dan pakaian nipis hingga menampakkan warna kulit. Pakaian tidak boleh meniru ibadat atau agama lain. Pakaian tidak menyerupai jantina yang berbeza, di mana lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Yang keempat pula ialah pakaian yang dipakai tidak menunjuk-nunjuk dan berbangga ataupun riak demi mengejar populariti. Maksudnya mengikut trend. Lepas tu orang sekarang ni pakai nak menunjuk-nunjuk branded macam tu. Jadi yang kelima ialah pakaian sutera atau emas bagi kaum lelaki adalah amat dilarangkan. Untuk nombor 5 ini, perkara ini telah dibincangkan sendiri di dalam Al-Quran dan telah dinyatakan dari firman Allah SWT, di mana emas dan juga sutera amatlah dilarang kerana ia boleh menimbulkan fitnah dan boleh menyerupai wanita. Okey, kita teruskan lagi dengan seni sastra pula. Di mana seni sastra ialah seni bahasa. Ia adalah sejumlah tulisan yang menggunakan bahasa yang indah bagi melahirkan perasaan yang indah. Contoh seni sastra ialah puisi, bersyair, berzanji dan lain-lain lagi. Ini menurut buku Dinamika Islam. Okey, kita teruskan lagi dengan bentuk sastra Islam. Okay. Sikit. Okey, bentuk sastra Islam terbagi kepada 4. Yang pertama ialah hikayat, yang kedua cerita, ketiga sastra kitab, dan keempat bentuk puisi. Menurut ni adalah kajian di mana daripada 1.7 bilion orang Islam di dunia, menurut tinjauan firma Amerika Syarikat dari Pew International, sekitar 300 juta jiwa merupakan rumpun Melayu yang terdapat di rantau Asia Tenggara, iaitu antara kawasan paling aman di dunia. Rumpun Melayu juga membentuk kelompok Muslim terbesar di dunia. Keindahan Islam terpapar pada kebudayaan rumpun Melayu, termasuk kesusteraannya. Hal ini antara lain terdapat dalam penyataan adat. Dengan kedatangan Islam, sastra Melayu diperkenalkan dengan pelbagai bentuk sastra yang sebelum lagi wujud dalam sastra Melayu. Bentuk-bentuk ini diambil dari sumber Arab, Parsi. Antara bentuk
tersebut seperti hikayat, cerita, tata negara, undang-undang, sastera, kitab dan puisi. Okey, ini adalah pengetahuan am saja. Okey. Yang pertama adalah sastera. Yang pertama adalah hikayat, di mana hikayat berasal daripada bahasa Arab yang bererti kisah ataupun cerita panjang. Hikayat boleh disamaertikan dengan novel Melayu moden. Dalam kategori hikayat terdapat pelbagai cerita seperti kisah para nabi, pahlawan, da'i ataupun penyebar agama Islam. Gambar berikut. Okey, contoh seni sastera yang kedua ialah cerita. Cerita ini lebih pendek daripada hikayat, di mana ia boleh disamakan dengan bentuk cerpen Melayu. Tapi ada kalanya cerita juga disebut sebagai hikayat. Misalnya hikayat Nabi bersyukur dan hikayat Abu Syahman. Ini adalah hikayat bentuk hikayat Nabi bersyukur dan hikayat Abu Syahman. Okey. Seni sastera yang ketiga pula ialah sastera kitab. Sastera keagamaan yang dikarang oleh para ulama dalam bidang-bidang fiqh, usuluddin dan tasawuf yang dihasilkan di pusat perkembangan agama Islam seperti Patani, Aceh, Palembang dan Kelantan. Patani Aceh di Indonesia dan juga Palembang dan Kelantan di Malaysia. Okey. Yang terakhir sekali ialah seni sastera yang berbentuk puisi. Okey. Bentuk puisi Arab dan Parsi diterima masuk ke dalam susuteraan Melayu yang telah kita bicarakan sebelum ni, menerusi pengajian ilmiah seperti syair, nazam, ghazal dan masnawi. Ini adalah kata-kata sedikit daripada ahli sejarawan dan juga ahli sastrawan, iaitu kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Maksud yang tersirat ada. Okey. Lambat sikit. Okey. Akhir sekali, dalam sastera ialah menyalurkan kebenaran Islam melalui estetika. Sastera yang tidak mengandungi falsafah dan ajaran-ajaran yang benar adalah kering dan kosong. Di mana sastera ini bermahu maksud pengajaran dan juga pemahaman kepada agama Islam itu sendiri dan memberi ajaran-ajaran yang benar. Okey. Sampai di sini saja saya punya pembentangan. Saya minta apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pemahaman sedikit kepada seluruh pelajar dan juga kepada siapa yang menonton. Terima kasih. Saya Aina Fatimah binti Muhammad Roslan mengundurkan diri.